Lim Kit Siang sifatkan bapa segala skandal di Malaysia 1983. Dalam tempoh 4 tahun. Ada satu syarikat telah membuat pinjaman dengan jumlahnya ketika itu 1 bilion. Maknanya kalau mata wang ketika itu kita anggap dalam 2.5 bilion. Dan pinjaman ini adalah pinjaman tanpa cagaran. Pinjam macam tu. 2.5 bilion ringgit Malaysia ketika itu. Bayangkan jumlah yang sebanyak itu dipinjamkan kepada sebuah syarikat yang dimiliki oleh seorang jurutera Cina yang ada kaitan dengan parti politik di Malaysia lah. Iaitu George Tan. George Tan ni dia ada sebuah syarikat perniagaan iaitu Carrion Group yang berpengkalan di Hong Kong. Dia meminjam wang daripada BMF ataupun Bumi Putra Malaysia Finance, itulah BMF ni, yang juga merupakan anak syarikat kepada Bank Bumi Putra. Hutang yang selama ini pun tak boleh bayar. Yang 1 bilion, ya, 2.5 bilion. Masih lagi nak minta tambahan hutang almost 400 million. Sesuatu yang Jalil kata, no way. Jalil juga ketika itu, tak silap saya, adalah penolong pengurus besar BMF. So apabila dia menolak permintaan daripada pegawai Carrion untuk menambah hutang itu, ketika itulah lebih kurang 2-3 hari datang seorang lelaki yang bernama Mak Futam, wakil kepada orang-orang berpengaruh. Tidak lama selepas itu, mayat Jalil ditemui di sebuah ladang pisang. Di badannya tak ada langsung wallet ke, pasport ke, apa ke, tak ada. Namun itulah kata Tuhan Maha Kuasa. Pihak polis Hong Kong terjumpa shilling 10 sen. Shilling Malaysia 10 sen di dalam poket seluar arwah. Dari situlah hasil penyiasatan dikenal pasti bahawa mayat yang dijumpai di kebun pisang itu adalah Jalil Ibrahim, seorang juru audit yang dihantar khusus untuk menyiasat kemungkaran yang berlaku melibatkan BMF dan juga Carrion. Itulah memang. Rupa-rupanya pinjaman itu boleh dibuat setelah George Tan, pemilik Carrion ni, dia telah merasuah pegawai-pegawai kanan dan juga lembaga pengarah BMF. Maksudnya, okey, you release ini untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Agar pinjaman itu diluluskan, George Tan telah merasuah 2-3 orang pegawai kanan dan juga ahli lembaga pengarah, termasuk pengurusi ketika itu Lauren Esmi Osman, Dr. Rais Saniman, Datuk Syamsuddin Saleh. Selepas kes itu, ketiga-tiga orang ni melarikan diri untuk elak daripada diekstradisi balik ke Hong Kong. Tapi macam mana pun sebab kes ni besar, akhirnya mereka berjaya juga ditangkap dan dibawa untuk dibicarakan. Kes ini sangat complicated bang, kerana ia mengambil masa 17 tahun perbicaraan. 17 tahun paling panjang dalam rekod perundangan Hong Kong. Akhirnya dia mengaku bahawa dia bersalah, tetapi bukan bersalah pecah amanah apa. Dia cuma mengaku, dia kata terdapat macam kecuaian dalam menguruskan rundingan itu. Tak lama kemudian Lauren pun meninggal. Hong Kong atau London. Sekejap saja, lebih kurang setahun macam tu. Kemudian dibebaskan. Dalam perbicaraan tu, dia tak mengaku salah. Dia kata dia ni adalah wakil Kautim, yang untuk Kautim saja. Di antara orang-orang penting di Malaysia. Tapi aku sudah, dia tak mengaku salah. Akhirnya dia jatuhkan hukuman gantung, tetapi kemudian bila dia buat rayuan semua, dapat penjara seumur hidup lah. Jadi peranan Mak ni sebenarnya adalah dia orang tengah. Jalil adalah anak bangsa kita yang orang kata tak bersalah. Yang dia nak pergi menyiasat satu keadaan di mana bank yang untuk orang Melayu ni, untuk menyiasat kebobrokan yang berlaku di dalam sebuah institusi keuangan yang diwujudkan untuk membela orang Melayu, yang dibiayai oleh Petronas. At one time ketika itu Bank Bumi dah jadi nombor 2 paling besar di Asia Tenggara. Tapi akhirnya orang Melayu kita juga yang menghancur, menyeleweng, rasuah. Yes. Kita sembang ni nampak macam straightforward. Carrion pinjam, dah bagi rasuah, dapat pinjaman, lepas tu bila jatuh berhudung, bagi rasuah lagi, nak minta lagi 400 juta, tapi tak dapat, dibunuhnya ni sebab dia ni boleh mendedahkan macam-macam kepincangan apa semua ni. Habis itu. Kita nampak dia mudah, tapi sebenarnya kalau kita ikuti, dia satu pembicaraan yang paling rumit. Kerana dia melibatkan angka, melibatkan tokoh-tokoh korporat, melibatkan rahsia di antara negara, politik, dah ada masuk unsur politik dah, dan akhirnya melibatkan nyawa.
Selain daripada Loren yang dipenjara, ada lembaga pengarah yang lain macam Di mana? penjara juga. Tapi hukuman Tiga-tiga. tapi hukuman pendek-pendek je. 2 tahun, 3 tahun. Pecah mana? Pecah mana. Mereka tidak dikaitkan sebagai orang yang mengupah Mak Ongkam. Tak Ya, disebut. ya, ya, tak Mak disebut. dianggap bertindak sendirian. Tiba-tiba keterangan Mak Ongkam yang diberinya kepada polis Hong Kong hampir 5 jam tidak diproduce di mahkamah. Oh, Yes. keterangan tu hilang. Oh. Keterangan Mak mengenai kes itu kepada pihak berkuasa Hong Kong hilang dan sampai sekarang benda tu tak jumpa. Tak jadi. Kerana mungkin Mak detail kan. Ya. Sampai menyebut nama-nama penting. Orang penting di Kuala Lumpur. Itulah cerita. Maka skandalnya yang mana ada di Kuala Lumpur selamatkan dulu. Ya. Kami hitamkanlah mana yang boleh kami hitamkan. Betul. Itulah yang menjadi persoalan dan perdebatan sehingga ke hari ini. Tak mungkin Loren dan juga pegawai-pegawai boleh melepaskan pinjaman yang sebegitu besar dengan sebegitu mudah tanpa arahan. Tanpa arahan ataupun wahyu tangan daripada Kuala Lumpur. Jadi dia bukan Sampai sekarang untuk semua orang mengesyaki bahawa skandal ni adalah skandal Melayu menjual kuasa untuk melingkupkan Bank Melayu dan menyakitkan hati lagi Melayu. Dia telah meminjamkan wang kepada kumpulan perniagaan yang mencurigakan. Yang kena bunuh pun Melayu. Kan untuk membangun orang Melayu. Kalau BMF adalah nak syarikat BBMB waktu tu mencari pelaburan skandal. Seolah-olah pergi Hongkong untuk mewujudkan pelaburan skandal. Kan saham merudum jatuh sampai ke sudah. Kes ini tidak dapat dikesan lah. Dan akhirnya dia mendedahkan dari situ. Mendedahkan satu skandal yang Lim Kit Siang sifatkan bapa segala skandal di Malaysia. Dari waktu itu. Sampai sekarang. Maknanya mungkin yang dikata skandal lain itu dia tunggu. Jadi kalau dia kata bapa segala skandal di Malaysia yang paling besar sebenarnya adalah skandal BMF. Sampai lingkup. Bungkus. Satu bank yang pernah menjadi nombor 2 terbesar di Asia Tenggara. Satu bank yang diberi duit oleh Petronas. Satu bank yang cukup dibanggakan kerana untuk membantu orang Melayu, mengembangkan bisnes orang Melayu. Akhirnya lingkup. Kita pun dah tak dengar dah perkataan Bank Bumi Putra. Dan adalah take over lah apa semua, jadilah CIMB lah apa macam-macam lah. Sebuah bank kedua terbesar di Asia. Betul. Dan dia punya keras dia tu, dia boleh tolak macam tu saja. 400 juta. 400 juta. Mungkin komisen peribadi. Yes, dia kan? kita dapat maklumat tau. Lembaga pengarah yang meluluskan pinjaman itu, dia orang dapat komisen berjuta-juta ringgit. Dia orang punya consultancy fees dia panggil. Khidmat Indonesia ada. Yuran khidmat Yes. Dia orang dapat daripada Karen berjuta-juta ringgit. Sebab tu orang Melayu marah lagi sekali apabila genting Hong Kong berlaku. Kerana dia membabitkan 3 bank. Yang di dalamnya pula KWSP. Yang di dalamnya pula wang-wang yang membuatkan rakyat rasa 2 kali pedih dalam kes ni. Tapi saya beritahu kata Melayu tak nak belajar bukan salah orang Melayu dia. Ini hanya beberapa kerat. Kita nak beli kereta pun jenuh. Submit lah. Nak tu lah, nak ni lah, nak kena ni lah. Bankrupt sita rumah. Lewat 3 hari dah ada prosesor dah tunggu dah depan rumah. Dekat hospital pun kena tarik kereta. Ditampal. Kerana perbankan moden menjadikan orang-orang elit adalah raja dalam ekonomi. Rakyat marhain adalah hamba. Bank berkuasa. Rakyat tak ada apa-apa. Walaupun bank dalam kes Karian tu George Tan tu muflis. Seorang yang muflis. Boleh dapat 2.5 bilion kalau tukar rate masa tu ringgit Malaysia dengan dolar Amerika masih di 2.5. 2.5 bilion. Seorang yang muflis. Rupanya sudah kau tim bayar punya. Bayar, okey. Itu lah cerita dia. Satu, kita yang actually straightforward, tetapi nak membuktikan tu 17 tahun pembicaraan mahkamah. Itu hanya dalam kes pecah amanah apa semua ni. Yang kes bunuh, habis macam tu. Keterangan Mak Funtam hilang begitu saja. Tak dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Terus Mak Funtam ni jatuh hukum. Takut dokumen tu kemudian menyeret lebih banyak nama di Kuala Lumpur. Pokoknya budaya sapu bawah kapet ni dah lama. Yang best tu bang, selepas peristiwa tu, yang orang kata buang boleh dikaitkan lah dengan skandal ni, semua angkat tangan. Oh, saya tak terlibat. Oh, saya bukan menteri gitu. Pada tahun tu yang paling banyak. Oh lah banyak. Sampai sekarang. Tak ada. Bila kita cakap itu, masa tu saya bukan. Masa tu saya bukan. Kan semua. Sampai ada yang bersumpah demi Allah, saya tidak terlibat sekali dengan jatuhkanlah bala kalau saya. Sampai macam itulah. Punya nak menafi. Kita pun tak tahu lah betul ke tak kan. Tapi penunggangan agama berlaku dengan keluarga pada waktu tu. Semua lah. Semua bukan saya, bukan zaman saya, bukan ni. Okey lah. Tapi yang pasti Jalil Ibrahim sekarang mati disebabkan perbuatan itulah. Hanya tu orang kata dahsyatnya rasuah. Itu kadang-kadang orang kata alah rasuah apa lah kan.
Tengok kesan daripada rasuah tu, apa yang terjadi pada anak bangsa kita sendiri, mati dibunuh di luar negara, dicampakkan di pokok pisang. Nasib baik dalam poket ada 10 sen lah. Allah tunjuk bukti ya. Ribu-ribu tu duit sekupang je. Ada sekupang dalam poket Jalil. Baru tahu tu boleh songkong ingat orang Cina, sebab Jalil ni pun mirip Cina ya. Tuhan Maha Kuasa. Kalau Allah tak jumpa 10 sen tu sampai sudah habis macam tu. 10 sen tu mendedahkan segala kebobrokan. Ini bukan tentang Melayu lah. Ini tentang kumpulan orang Melayu yang menikmati kedudukan yang tinggi. Mereka yang telah diberi gaji besar, diberi amanah. Tapi mereka tak pernah merasa menghargai bagaimana nak melindungi kepentingan orang Melayu. Musnah dalam kes ni. Orang menggunakan kes ni untuk mengaitkan kes Gunung Tikar, Genting, Hong Kong. Kerana apabila rakyat berada dalam keadaan susah, mengharapkan keajaiban berlaku dalam KWSP untuk membantu. Rupanya KWSP adalah pemegang saham besar dalam bank, 3 bank. Kita tersebutlah, tapi 3 Abdul lah. 3 bank Abdul yang memberi pinjaman tanpa cakaran. Di Bank Bumi Putra, kami memuliakan kebudayaan warisan dan adat resam. Tradisi tidak luput, malahan menjadi asas bagi pembaharuan dan kemajuan kami. Bersemadi dalam khidmat dan layanan kami kepada anda, para pelanggan yang telah membolehkan kami muncul sebagai bank yang paling besar di Malaysia dan salah sebuah yang paling pesat berkembang maju. Kami sedar akan tanggungjawab kami terhadap anda. Bank Bumi Putra, bank anda.